Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 3. Tajuk kita pada hari ini adalah ayat perintah. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membina dan menulis ayat perintah. Apakah itu ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat ini dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat suruhan dengan tujuan untuk memberi perintah atau arahan, ayat silaan biasanya menggunakan kata silaan dengan tujuan menjemput atau mempersila. Contoh kata sila ialah sila dan jemput. Seterusnya, ayat larangan biasanya menggunakan kata larangan sebelum kata kerja dengan tujuan menegur seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh kata larangan ialah jangan dan usah. Ayat perintah yang seterusnya ialah ayat permintaan, biasanya menggunakan perkataan minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan ataupun pertolongan. Mari kita perhatikan petikan ini dan sama-sama kita kenal pasti ayat perintah yang terdapat dalam petikan ini. Hanif dan Nabila telah mewakili sekolah dalam lawatan ke Sabah. Pada hari kedua lawatan, mereka ke Kampung Budaya Mari-Mari di Inanam, Sabah. Kampung Budaya Mari-Mari merupakan lokasi percutian bertaraf antara bangsa. Di Kampung Mari-Mari, kita akan disajikan dengan persembahan kebudayaan dan kehidupan sebenar pelbagai masyarakat negeri Sabah. Di tempat ini juga kita dapat mengenali budaya dengan sejarah dan kebudayaan 5 kaum natif Sabah, iaitu Dusun, Rungus, Bajau, Lundayeh dan juga Murut. Minta perhatian semua. Di sini kita akan melihat kehidupan dan budaya 5 etnik utama di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau dan Murut. Minta perhatian semua adalah ayat perintah jenis permintaan. Terdapat kata minta dalam ayat tersebut. Baiklah murid-murid, sila beratur sebelum masuk ke dalam. Sila beratur sebelum masuk ke dalam adalah ayat perintah jenis silaan. Terdapat kata sila dalam ayat tersebut. Tunjukkanlah kelakuan yang baik sepanjang lawatan ini. Ayat ini adalah ayat suruhan yang bertujuan untuk memberi arahan. Usah sentuh barangan yang dipamerkan. Usah adalah kata larangan. Justru ayat ini adalah ayat perintah jenis larangan. Hanif, apakah lagi peraturan lain semasa berada di sini? Jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata adalah ayat perintah jenis larangan. Terdapat kata larangan jangan dalam ayat tersebut. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Ini adalah ayat suruhan. Tolong beritahu kawan-kawan tentang peraturan ini. Ini pula adalah ayat perintah jenis permintaan. Terdapat kata minta tolong dalam ayat tersebut. Baiklah, nanti saya beritahu kawan-kawan tentang peraturan tersebut. Jemput masuk Nabila. Jemput adalah ayat silaan. Oleh itu, ayat ini adalah ayat perintah jenis silaan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah itu. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti 5 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Murid-murid diminta membina ayat perintah berdasarkan respon. Situasinya ialah Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam, juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang.
Respon yang diberikan ialah, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Kita diminta untuk membina ayat permintaan. Seperti yang murid-murid ketahui, ayat permintaan selalunya mengandungi atau mempunyai kata minta seperti minta ataupun tolong. Untuk membina ayat, kita tulis dahulu berdasarkan respon. Rebus pulut hitam. Kemudian kita pilih kata minta yang sesuai. Alia, tolong rebus pulut hitam ini. Kita teruskan dengan yang kedua. Yang kedua, respon yang diberikan ialah, ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Dan kita diminta membina ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Caranya, kita tulis atau pilih dahulu isi atau perkara yang disampaikan dalam respon. Masukkan daun pandan. Kemudian, kita cuma tambah penanda wacana yang sesuai. Kemudian, masukkan daun pandan. Ini merupakan ayat suruhan. Seterusnya, kita diminta membina ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat dengan kata larangan, jangan ataupun usah. Respon yang diberikan ialah, baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Kita pilih dahulu perkara yang dinyatakan dalam respon. Kemudian kita pilih kata larangan yang sesuai. Jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Seterusnya kita diminta membina ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong. Respon yang diberikan ialah, saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula melaka. Kita tulis dahulu isi yang disampaikan dalam respon. Kemudian kita pilih kata minta yang sesuai. Tolong masukkan garam, gula putih dan gula melaka. Seterusnya kita diminta membina ayat suruhan, yaitu bertujuan untuk memberikan arahan. Respon yang diberikan ialah, saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Kita tulis dahulu perkara yang disampaikan dalam respon, kemudian kita pilih penanda wacana yang sesuai. Selepas itu, masukkan pula 1 cawan santan pekat. Yang terakhir adalah ayat silaan. Respon yang diberikan ialah, baiklah, saya akan menghidangkannya. Ayat silaan ialah ayat dengan kata silaan seperti sila dan jemput. Kita pilih dulu perkara yang disampaikan dalam respon, kemudian kita tambah dengan kata sila. Sila hidangkannya setelah masak. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Selepas ini sila lengkapkan ayat perintah dalam buku aktiviti masing-masing. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.